Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlishin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Persoalan 62 dan ketiga daripada tiga. Dan ketiganya badannya tu sebab hilang nama air mutlak. Dan ketiganya sebab hilang nama air mutlak itu sebab apa? Sebab jatuh najis yang tiada dimaaf ke dalamnya, ke dalam air. Ini sambungan nombor 3. Kalau dari segi urutannya, kategori air yang ketiga. Gaya bahasa kita lain sikit. Dia tak ikut urutan, dia tak susum lah. Sebab kita ni dia tak bukan fokus dalam bab air, dia menyambil je. Jadi kategori yang ketiga, kategori air ataupun martabat air yang ketiga dalam mazhab kita, iaitu air yang tiada suci pada dirinya dan tiada boleh menyucikan yang lain. Itu nama air dia. Itu kategori air dia. Nama air dia ialah air mutanajjis. Air mutanajjis. Jadi dalam kitab kita ni, sebelum ni kita bincang 3 sebab hilang nama air mutlak. 3 sebab hilang nama air mutlak. Jadi sebab yang ketiganya dengan sebab jatuh najis. Sebab jatuh najis yang tiada dimaaf ke dalamnya. Yang ini tiada dimaaf pada air, ke dalamnya, ke dalam air lah. Jadi, najis yang bertukarnya air mutlak kepada air mutanajjis apabila jatuh najis yang tidak dimaaf pada air. Walaupun najis itu dimaaf pada sembahyang. Tak kira. Walaupun najis dimaaf pada sembahyang, tapi dia tak dimaaf pada air, tetap dihukumkan air itu air mutanajjis. Contoh mana? Contohnya darah. Walaupun sedikit darah, kerana darah yang sedikit itu tidak dimaafkan pada air, tidak dimaafkan dalam air. Jatuh sedikit darah, kalau air itu air sedikit, maka dia auto, walaupun tak berubah, auto jadi air mutanajjis. Sedangkan najis darah ini dia panggil dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air. Kita nak bincang pada air. Kalau darah yang sedikit pada sembahyang dimaafkan. Ataupun bertemu dengan najis. Ataupun bertemu dengan najis. Macam mana jadi mutanajjis juga bertemu dengan najis? Tadi jatuh najis yang tidak dimaaf dalam air yang sedikit, jatuh najis yang tidak dimaaf dalam air, maka bertukar status air itu air mutanajjis. Atau pada kata jatuh najis yang tidak dimaaf dalam air. Tu. Ataupun bukan kes jatuh ni. Bukan kes jatuh. Bukan kes air mutlak sedikit jatuh darah, bukan. Atau bertemu. Okey, bertemu. Atau bertemu. Atau bertemu dengan najis. Bertemu ataupun dipanggil berhubung. Bertemu dengan najis. Macam mana jadi bertemu dengan najis? Bertemu dengan najis ni isu dia macam mana? Isu dia bukan isu air ada, bukan. Isu dianya, contoh paling mudah, kita bersihkan ataupun kita siaikan. Kita siaikan, letak dalam bekas. Air tak ada, bekas dulu.
kemudian air bertemu dengan najis. Itu dia panggil bertemu dengan najis. Bukan najis bertemu dengan air. Itu kita lempar najis dalam air. Air 2 kolah tu, air sedikit, kita masuk najis. Itu bukan. Ini tak. Ini air bertemu dengan najis. Apabila ikan, kita bersihkan ikan, kita letak dalam bekas, kemudian kita cucur air, kita jirus air. Jiru air, maka bertukar air itu jadi mutanajis. Bertukar air najis. Ataupun air mutanajis. Dengan sebab apa? Dengan sebab bertemu dengan najis. Itu contoh paling praktikal lah. Ikan yang ada darah. Ikan yang kita bersihkan, dia ada darah. Kemudian kita letak ikan tu dalam bekas. Dalam bekas tak kisah periuk ke apa ke. Kemudian kita masukkan air. Jadilah air itu air mutanajis. Ataupun ia air itu bertemu dengan air. Bertukar juga status. Ni cerita semua ni bertukar status air mutlak jadi air mutanajis. Ni dia cerita sebab pertukaran status mutlak ke mutanajis. Sebab ketiga lah. Cuma masuk kategori sebab ketiga. Sebab jatuh, sebab bertemu. Ataupun sebab ia air itu bertemu dengan air. Ini isu air mustakmal. Air mustakmal bertemu dengan air ataupun najis. Okey. Dipanggil bertemu dengan air juga. Tu yang tu. Atau ia air bertemu dengan air. Air mana? Air yang bertemu dengan najis yang tiada dimaaf. Atau ia air bertemu atau ia air bertemu dengan air. Air yang mana? Air yang bertemu dengan najis yang tiada dimaaf. Dia cerita ni bukan air mustakmal lah. Ni air yang bertemu dengan najis. Ataupun air mustakmal pun sama lah. Tapi najis itu najis yang tiada dimaaf. Padahal sedangkan air itu sedikit, kalau air itu banyak tak jadi isu lah. Dia bertemu dengan air yang bertemu dengan najis yang tiada dimaaf. Maksudnya air bertemu dengan air mutanajis. Mudah. Air mutlak bertemu dengan air mutanajis. Apabila air bertemu dengan air, kalau air bertemu dengan air mutlak, jadi air bercampur dengan air mutlak. Itu tak apa. Ni tak ni. Ini air mutlak bercampur ataupun bertemu dengan air yang mutanajis. Ataupun air yang bertemu dengan najis yang tidak dimaaf. Padahal air itu sedikit. Yang kata sedikit tu macam mana? Yakni kurang daripada 2 qullah takriban. Lebih kurang. Kalau kurang tak cukup 2 qullah, tak kadar 2 kati, sekati tu okey. Maka jadi najis air itu. Air itu air mana? Air yang bercampur dengan najis, atau air bertemu dengan najis, ataupun air bertemu dengan air mutanajis. Dia bertemu dengan air mutanajis. Maka jadi najis air itu, semua air tersebut. Dan jikalau tiada berubahnya sekalipun. Ghayah ni, yang kata najis itu ghayah najis, walaupun tak berubah sekalipun. Kenapa jadi najis juga? Tak berubah pun jadi najis. Kita dah sebut formula sebelum daripada ni. Kerana ilahnya
Ilah kepada jadi najis tu, walaupun tak berubah. Air itu sedikit. Jadi formula kita sebut bulan lepas, masuk najis dalam air yang sedikit, auto jadi najis walaupun tak berubah. Tapi formula kedua, kalau masuk najis dalam air yang banyak, syarat berubah. Kalau tak berubah, tak apa. Sebab apa? Sebab air sedikit dan banyak dia ada kekuatan. Air sedikit tidak ada kekuatan. Sebab tu masuk najis auto. Masuk sedikit ni tak sampai 20. Tapi kalau banyak ada kekuatan. Kuat macam mana? Kalaulah tak berubah. Dia perlukan perubahan salah satu daripada 3 ciri baru berubah status. Itu air banyak. Ini ilah. Ilahnya ilah yang kata tak ilah tak najis tu. Ilah tak najis. Ilah najis. Kenapa dia najis walaupun tak berubah? Air itu sedikit tu sebab dia. Yakni yang kata sedikit itu kurang daripada 2 kulah. Kurang daripada 2 kulah sedikit. Jadi sebelum ni kita bincang air mutaghayyir. Air mutaghayyir ni dia ada 2 ilah. Kenapa bertukar jadi mutaghayyir? Pertamanya dia berubah. Ilah dia berubah. Berubah ciri. Salah satu daripada 3 ciri. Kita masuk contoh contoh kita masuk dalam satu baldi, kita masuk teh, kita masuk kopi, kita masuk air sirap. Masuk tu sehingga berubah yang banyak. Syarat dia berubah yang banyak. Apabila berubah salah satu daripada 3 ciri, maka itu ilah pertama bagi air mutaghayyir. Sebab bertukar status air mutaghayyir ni, ada 2 sebab. Itu dipanggil ilah. Sebab pertama, berubah salah satu daripada 3 ciri. Berubah yang banyak. Sebab yang kedua, kerana sedikit air. Yang jadi mutaghayyir itu kenapa? Kerana air itu sedikit. Tak sampai pun 2 kulah. Tak sampai 2 kulah. Dia sama juga dengan ilah mutanajis. Air mutanajis ni sama ilah dia. Ilah dia sedikit dan juga ilah dia berubah. Ustaz nak tanya. Jadi Ustaz sebutkan air yang jatuh dalam contoh persiang ikan, darah tu. Kemudian air tu dia tak keluar balik. Kan? Dia kumpul dalam tu, adakah ikan tu dia jadi najis? Dia berendam kan? Benar. Jadi mutanajis Kalau kita rendam air tu, terendam ikan dalam air mutanajis tu. Jadi ikan tu ada apa, kita rendam ikan tu dalam air mutanajis. Kalau kita rendam ikan dalam air mutanajis, jadi tak suci lah. Sebab air tu air bertakum. Kalau air mengalir tak apa. Dia bertakun dalam bekas. Bertakun dalam bekas. Sebab tu syarat dia jangan bagi bertakum lah. Ataupun syarat dia, kita basuh ikan tu, dia syarat dia panggil syarat dia cucur tu kita panggil teknik. Cucur ke jiru tu teknik. Syarat dia kena air tu kena najis. Dia panggil apa bahasa Arab, ma'un wari. Dia kena air tu datan. Bukan najis tu mengenai, bukan kita ambil ikan pergi lempar dalam air. Apabila air mutlak cantik satu baldi, tiba-tiba kita ambil darah pergi lempar. Kita ambil ikan yang ada darah, kita lempar. Jadi betul najis air tu. Sebab itu bukan air yang kena ikan, darah yang bercampur dengan air. Tapi kalau air yang kena ikan, sebab tu dalam setengah kitab dia kata apa? Dia terus taswir, dia terus bagi teknik tu. Dia terus kata kena cucur atau kena jirus. Kenapa dia kena cucur ataupun jirus? Syarat dia. Sebenarnya asal syarat dia bukan cucur ataupun jirus tu, itu teknik, cara. Asal dia syarat yang diperuntukkan mesti air mengena. Air tu kena najis. Jangan najis kena air. Air tu kena najis.
Jadi kekuatan dia air kena najis tu. Maka air itu kita bincang air yang gugur tu. Air yang gugur tu nak hukum air mustakmal. Air mustakmal pada bersuci. Kalaulah air kita memang dah air cantik dah, tapi benda ataupun najis dilempar dalam air, maka bertukar status air. Dia tak sama dengan ikan yang kita pegang tu dan kita cucur ataupun kita jirus. Air kena atas ikan. Air kena atas ikan. Tak apa. Walaupun air tu mengalir turun. Air tu mengalir turun dan bertakun air tu. Bertakun air tu. Maka air tu kita nak nilai mustakmal ataupun tidak. Kadang-kadang dia bukan mustakmal. Kenapa? Kerana masih lagi bercampur dengan darah. Mutanajis. Habis. Atau air itu banyak, yakni 2 qulah atau lebih 2 qulah, dan jatuh najis ke dalamnya atau bertemu ia dengan najis, sama, maka berubah air itu, sama ada berubah itu banyak atau sedikit, senascaya najis air itu. Ini takmim. Jadi ini formula kita dah sebut bulan lepas. Atau air itu banyak, tadi sedikit. Sedikit ni walaupun tak berubah tetap jadi najis. Tapi kalau banyak lain. Atau air itu banyak, yakni 2 qulah lebih, dan jatuh najis ke dalamnya, ke dalam air yang banyak tu, atau bertemu ia dengan najis. Jawab dia, maka berubah air itu. Sama ada berubah, bukan maka jawab. Maka berubah air itu. Betul. Bukan. Buku. Betul. Sekejap. Maka jawab. Atau air itu banyak, yakni 2 qulah atau lebihnya, dan jatuh najis ke dalamnya, atau bertemu ia dengan najis, maka jawab. Maka berubah air itu. Air yang mana? Air yang banyak jatuh najis. Bukan maka jawab, tu duk pening tu. Bukan maka jawab. Tu duk kena tengok tu maka bukan maka jawab. Okey. Maka ni dia menepati pada wawul haliyah. Dan berubah air itu. Padahal berubah air itu. Takmim. Berubah tu takmim dia. Sama ada berubah itu banyak atau sedikit. Jawab dia. Nascaya najis air itu. Air berubah tadi. Sama ada takmim kedua, dia panggil takmim tsani. Sama ada berubah itu pada hissi. Takmim kata berubah. Ataupun berubah pada takdiri. Ni kita dah sebut bulan lepas. Berubah tu pada hissi, pada real, ataupun pada eksperimen. Nascaya najis air itu. Maka berubah pada takdir. Tafsir berubah pada takdir. Maka berubah pada takdir seperti. Dia nak tafsir kata berubah pada takdir macam mana? Ni kita dah sebut bulan lepas. Seperti 1 cupa air kencing. Ini berubah pada takdir. Tapi bulan lepas tu kita sebut takdir, berubah pada takdir dengan sebab masuk sesuatu yang suci. Ni pula berubah
pada takdir dengan sebab masuk najis. Apa beza dua ni? Beza dia yang pertama hukum takdir. Kalau takdir ni maknanya uji kaji, eksperimen. Kalau masuk benda suci, takdir itu bukan wajib, sunat. Kalau kita nak guna air itu, sunat kita takdir, sunat kita uji kaji, sunat kita eksperimen. Kalau tak nak eksperimen pun memada dengan zon. Bulan lepas kita bincang, kalau masuknya air mawar, kalau masuk air mustakmal ke dalam satu baldi, masuk 2 sudu, maka pertamanya hukum takdir, sunat. Tak takdir pun tak apa, kita zon, alah 2 sudu tak berubah pun, maka boleh guna air itu. Yang keduanya, perbezaan yang kedua pada alat takdir. Alat untuk uji kaji itu dia tak sama. Beza di mana? Beza di orang panggil jenis alat. Kalau masuk sesuatu yang suci, jenis alat memada, cukup ataupun sah. Kita cari 3 alat tu, nisbah warna, nisbah bau, nisbah rasa, itu alat yang sederhana kekuatan dia. Sebab tu dari sudut warna yang sederhana, tak kuat sangat, warna merah. Sebab tu dia ambil dalam dalam kitab kita sebut warna merah, kita ambil anggur pun dah okey dah. Tak perlu ambil sirap warna merah pun, anggur dah okey. Kenapa? Kerana dia masuk benda suci. Jadi kadar alat itu kadar yang sederhana sahaja. Sederhana dari sudut kadar apa? Kadar warna, kadar bau, kadar rasa. Semua sederhana. Warna, ambil anggur, tak perlu ambil sirap warna merah. Kadar bau, ambil luban je, biasa je. Tak perlu ambil kasturi pun. Kadar taste, ambil buah, apa nama tu? Buah apa beli pasar malam tu? Minggu lepas. Tak ingat dah. Ada dia cerita pun kan? Tak ingat dah. Bukan, beli pasar malam tu. Taste. Apa nama tu? Banyak pergi pasar malam. Delima. Cukup delima. Tak perlu rasa cuka pun. Tapi kalau masuk najis yang sama, masuk najis yang sama dengan air, najis itu sama ciri dengan air, maka kita kena takdir. Pertama, hukum takdir itu bukan sunat. Kalau kita nak guna, tak nak guna, tak payah bincang lah. Air itu tak nak guna. Jadi mutanajis dah air ni. Air nak guna ni, masuk najis. Najis tu pula sama dengan air. Masuk 2 sudu je najis, sama dengan air. Sama dengan air apa? Masuk air najis tu, air kencing kita yang sama dengan air. Bau dah tak ada warna, dah tak ada warna putih macam air, bau pun sama macam air. Maka hukum bukan sunat, hukum dia wajib takdir kalau kita nak guna air tu. Dan yang kedua, perbezaan yang kedua, jenis alat uji kaji tak sama. Jenis alat uji kaji mesti pilih kadar yang kuat, kadar bau yang kuat, kadar warna yang kuat, kadar rasa yang kuat. Kadar warna, kena cari warna yang kuat, merah yang kuat, merah seperti darah tu. Kita cari sirap yang kuat. Dan kita sebut apa? Dakwat warna merah. Kalau kita hari ni tak perlu dakwat lah, sirap warna merah yang kuat tu. Yang penting kuat. Tak perlu ikut teori betul. Tak perlu luruh sangat. Dalam kitab kata dakwat, kena cari dakwat. Dia nak cerita dakwat itu kadar yang kuat. Jangan jadi luruh benda betul. Jenuh nak cari dakwat. Yang kedua, kadar apa? Dari sudut bau yang kuat, kasturi. Kalau ada benda yang kuat macam kasturi, boleh guna. Tak semestinya kasturi. Cuma nak cerita kasturi itu antara bauan aroma yang kuat. Ini sebab apa? Kita uji yang pertama, uji dari sudut warna. Kalau masuk najis satu sudut kecil, ambil satu baldi yang masuk air itu sama banyak kuantiti, dan ambil najis yang masuk kuantiti sama, jangan ambil lebih, kuantiti sama. Kalau masuk air kecil yang satu cemca je terpecik masuk, maka kita ambil air kuantiti yang sama dengan alat uji kaji itu kuantiti yang sama. Ambil apa dia? Ambil sirap yang warna merah pekat, satu sudu juga. Kenapa satu sudu? Sebab air kecil masuk satu sudu. Jangan ambil lebih pula, jangan ambil kurang.
Ambil dakwah satu sudu, masukkan dalam air putih yang satu baldi tadi. Berubah tak dari sudut warna? Tak berubah sedikit pun. Tapi kalau berubah walaupun sikit, dihukumkan najis. Maka apabila hukum najis, tak perlu dah uji yang dua lagi. Satu ciri dah cukup. Jangan kata, ini baru berubah warna, dua lagi. Tak perlulah. Satu cukup dah untuk menhukumkan. Jangan ambil tiga-tiga. Cuma kalaulah satu tak jadi, kena dua lagi. Kalau dua pun tak jadi, maksud jadi tak berubah pun, try yang ketiga. Yang ketiga tak berubah, maksudnya tiga ciri tak berubah. Jangan try satu tak berubah dah okey, tak. Kena try tiga-tiga. Tapi kalau try satu dah berubah cukup. Tu. Tu bau warna. Bauan pun sama. Bauan rasa pun sama. Rasa dia cuka. Sebab tajam kan? Cuka. Masuk cuka satu sudu. Maka berubah pada takdiri, berubah pada uji kaji, berubah pada eksperimen. Seperti satu cupok air kencing. Tu dia. Cupok. Bukan satu camca. Yang hilang baunya. Yang hilang aromanya. Yang hilang baunya. Dan hilang rasanya. Bau pun hilang, air kecing dia tak ada dah bau air kecing. Dan hilang rasanya, tahu rasa kecing macam mana? Dan hilang warnanya, warna air kecing dah habis putih betul-betul. Kalah lagi air mineral, putihnya air kecing dia. Masuk dalam air mutlak yang 2 kulah. Air mutlak tu banyak, 2 kulah. Maka jika engkau hendak pakai, hendak guna untuk bersuci lah. Jika engkau hendak guna air itu, maka wajib, ni wajib hukum dia, ada perbezaan. Maka wajib takdirkan, yakni wajib cuba. Wajib cuba, wajib uji. Jadi uji ni, nak ambil alat lain pun boleh. Kalau ada orang tanya, boleh tak ambil alat lain, boleh tak kita tak nak ambil alat lain? Tak nak ambil kastur, tak nak ambil cuka, tak nak ambil apa nama tadi, delima, dakwah, tak nak ambil. Ni najis ni. Ni alat uji kaji najis. Jangan campur dengan alat uji kaji yang masuk benda bersih tu. Yang ni dia kena guna kena kerah, dakwah yang merah, warna untuk warna, patu bau, aroma bau kasturi. Patu taste cuka tak boleh delima. Sebab cuka ni dia lagi tajam. Rasa cuka kan, rasa delima sedap. Boleh tak, ada orang tanya, boleh tak saya nak guna air kecing baru? Ni air kecing yang lama ni. Hilang ni. Boleh tak kecing baru? Jawab dia, najis pula. Memanglah kita nak test najis ni. Jawab dia, boleh. Boleh juga kita tak nak ambil alat. Kita nak test tu air kecing baru. Boleh. Lagi ria. Lagi ria. Test air kecing baru tu. Masuk air kecing real. Nak ambil hak siapa tak apalah. Maka jika engkau hendak pakai air itu, maka wajib takdirkan. Yang ni wajib cuba. Iaitu ni apa dia? Takdir. Mana cara takdirnya? Iaitu cara takdir. Ambil benda yang warnanya. Ambil alat. Benda tu alat. Ini bahan uji kaji. Yang warnanya, dari sudut warnanya, warna bahan uji kaji tu seperti darah. Kenapa nak ambil seperti darah? Sebab kadar. Jadi peruntukan mesti bahan uji kaji itu lebih kuat, lebih keras. Satu cupak, kena ambil kuantiti sama, satu cupak. Ambil benda yang warnanya seperti darah, satu cupak. Dari kitab kita ni direct. Kalau kitab lain dia cakap ambil bahan uji kaji darah. Ni seperti darah. Maksudnya bukan saja darah, seperti je. Bukan nak kena ambil darah tu dah, seperti. Tapi nak ambil darah pun boleh lah. Ambil warnanya seperti darah. Dan benda yang baunya, dan bahan uji kaji
Yang baunya, yang bauannya, aromanya, nisbah aroma, nisbah bauannya seperti kasturi 1 cupok. Seperti je, boleh ambil lain pun. Seperti kasturi 1 cupok. Kuat. Dan cuka 1 cupok. Dan seperti cuka 1 cupok. Dari sudut rasa. Bubuh masuk ke dalam air yang 2 qulah itu. Masukkan dalam air 2 qulah. Maka jika berubah air itu pada warnanya atau tak semestinya 3 berubah, atau salah satu, atau berubah pada rasanya, atau berubah pada baunya, dan jikalau berubah sedikit sekalipun nescaya najis air itu. Wayah. Dan jika tiada berubah sedikit pun, maka tiada najis air itu. Settle. Tu cara dia kalau nak takdir. Tapi kena nak baca kitab bab air. Kalau bertemu kitab lama, tak moden, tak ada takdir ni. Kitab lama je ada takdir ni. Ni kena pandai betul. Jangan apa? Jangan goreng. Saya biasa dengar dia baca kitab apa, Wisyah ke apa. Dia ada takdiri. Matlab ada, Wisyah ada, Sulan pun ada. Kebanyakan kitab lama yang tinggi tu dia kan ada takdir. Dia bukan hissi je. Kitab lama dia kan kitab yang tinggi yang diteliti tu dia kan ada perubahan pada hissi dan pada takdiri. Kitab biasanya dia berubah je. Dia tak detailkan berubah pada hissi. Maka cara nak takdir itu kena kuasai. Cara tu jangan goreng. Jadi umumnya, detailnya kita cerita kena tahu kuasai 2 tadi. Hukum takdir dan penggunaan alat takdir itu. Penggunaan alat ini boleh kita gunakan apa-apa alat pun. Boleh. Ini contoh aja. Jangan betul lah, contoh aja. Kalau dia tak faham, orang tanya, boleh tak kita nak ambil dakwah biru? Biru tak boleh ke? Kena ambil merah. Berat. Betul-betul luruh mendul. Kenapa tak boleh biru? Dia kata tak, dalam kitab sebut merah. Tu contoh. Dakwah merah tu contoh. Dia panggil apa? Tu dia panggil seperti darah. Ni seperti darah. Seperti darah. Seperti tu kena tengok tu. Seperti tu dia panggil wajah syabah. Seperti dari sudut apa? Dari sudut warna. Jadi sebab nak nilai warna, berubah tak warna, maka bahan uji kaji dia dari sudut warna. Pemilihan warna yang macam mana? Yang kuat. Kadar dia kena kuat. Tak semestinya warna merah. Boleh warna biru, tapi biru yang kuat. Warna hijau yang kuat. Kalau biru muda tak boleh, kena biru tua. Bendera pun ada biru muda. Bendera pun ada biru tua. Biru tua pun banyak. Biru tua hak umur 60 tahun pun ada. Biru tua hak baru pun ada. Ikut pilih masing-masing lah. Biru tua. Kalaulah ada isu. Dia kata air ni ada, air lain ada. Apabila air lain ada, kita boleh guna air lain. Tak wajiblah dia takdir. Yang kata wajib tu jika engkau hendak pakai, hendak guna. Wajib. Tapi air lain tu dia tak nak guna. Dia nak guna air ni juga. Adakah boleh? Ya, jadi wajib juga. Walaupun air lain ada. Tapi dia nak guna air ni. Air lain dia kata aku nak simpan stok untuk minum. Air ni aku nak guna. Ya, wajib. Bukan maknanya yang kata wajib ni hanya satu tu je ada air, baru wajib. Tak, kalau ada air lain tapi dia nak guna stok, dia guna stok untuk mandi, untuk makan, untuk minum, air ni dia nak guna. Ya, wajib. Wajib takdir. Sebab dia nak guna air tu. Kalau dia tak nak guna, tak ada isu apalah. Sama
lain buat, tapi air tu air mustakmal. Sama. Air mustakmal. Air yang tak boleh guna kan. Habis, maka jika air yang lain, air yang lain daripada air yang kita cuba tu. Okey, jika air yang lain, dua qullah jatuh, ini masuk ke dalamnya najis, yang tiada ada warna dan rasa dan bau, satu cupa itu ikut air yang kita cuba, maka jika air yang kita cuba itu berubah, maka air lain ni pun hukumnya berubah. Dan jika air yang kita cuba itu tiada berubah, maka ini pun hukumnya tiada berubah. Jika air yang lain daripada air yang kita cuba tu, air yang lain daripada uji kaji, air yang sebenar lah, air sebenar jatuh najis, tu mana air lain. Bukan air yang bahan air uji kaji tu, air yang jatuh najis, air yang jatuh najis, air tu kita nak guna. Ambil air lain nak uji. Uji air tu. Uji air tu, ambil air lain. Uji dengan air lain, baru kita nak guna air tu. Jangan terus jadi air, jangan uji tu air tu. Kena ambil air bersih lah, air lain. Maka jika air yang lain, tu air lain tu ambil air lain tu. Jadi kita tak tunggu, ni dia mudah. Cuma murak tu yang payah. Mudah je air lain. Air mana-mana tak kisah. Nak air mana-mana tak kisah. Air lain. Tu merapu. Murak air lain tu maksud apa? Air yang lain daripada air yang kita cuba tu. Apa maksud dia? Air sebenar lah, air jatuh najis tu. Dia nak cerita air jatuh najis. Bukan air yang kita cuba. Air yang kita cuba tu kita kena ambil air lain. Air bukan air yang kita nak guna. Air ni air jatuh najis. Air ni yang kita nak guna. Jangan teh ni. Teh nanti. Jam. Ambil air lain. Kita kena teh dengan air lain. Air lain tu berubah. Maka air ini pun berubah. Air ni lah kita nak guna. Maka jika air yang lain, dua qullah jatuh masuk ke dalamnya najis, yang tiada ada warna dan rasa dan bau, satu cupa itu ikut air yang kita cuba. Jadi air lain tu yang kita nak guna. Kita cuba tu tak ada masalah apa dah. Tak payah guna lah kita nak cuba tu. Maka jika air yang kita cuba itu berubah, maka air ini air lain itulah pun hukumnya berubah. Air lain tu air sebenar yang jatuh najis, tu maksudnya. Apa air lain tu? Air yang sebenar jatuh najis. Itu yang kita nak guna. Tu maksud air lain. Dan jika air yang kita cuba itu tiada berubah, maka ini pun air yang sebenar jatuh najis tu hukumnya tiada berubah. Habis. Masuk tajuk baru. Boleh lagi tak? Boleh tajuk baru sikit lagi Mana jam Pukul apa 11. Pukul 11. Sikit lagi tak? Okey, sikit lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fit tayammum. Ay hadza fasilun fi ahkami tayammum. Barang siapa, faslun, barang siapa yang tiada dapat air walaupun sedikit, tujuan tayammum, walaupun sedikit, tiada dapat juga untuk buat mengambil wuduk dan mandi, dan mandi wajib, atau tiada dapat memakai air kerana sakit, maka hendaklah ia barang siapa tayammum. Baik, tayammum ni apa dia tayammum? Bawa makna buat tu. Okey. Sebelum makna tayammum, jadi dia nak cerita apa fasal ni? Dia nak cerita tujuan tayammum. Intro ni, 2 baris ni, tujuan tayammum. Jadi tujuan tayammum ni terbahagi kepada 2. Pertamanya, tayammum kerana tidak ada air. Tu dia kata, barang siapa tiada dapat air. Tu tujuan tayammum dia nak cerita. Tapi dalam gaya bahasa kitab lah. Intro dia tu. Jadi tujuan yang pertamanya, tayammum dengan sebab tidak ada air. Sama ada tidak ada air pada hissi ataupun tidak ada air pada syar'i. Tu dia akan cerita bawah. Yang ini tidak ada air pada hissi, tidak ada air betul. Memang tidak ada air yang sebenar-benar. Tidak ada hissi ni maknanya tidak ada air pada pandangan mata. Ataupun tidak ada air pada syar'i. Syarak menukuhkan tidak ada air walaupun ada air. Dan sebab yang kedua, tujuan tayammum yang kedua, atau pada kata tujuan yang kedua, atau tiada dapat memakai air. Ni tujuan tayammum yang keduanya, dengan sebab tak boleh kena air. Tak dapat memakai ni, yang tak boleh menggunakan air kerana sakit. Tu tujuan tayammum. Makna tayammum. Bermula makna tayammum itu, bermula hakikat tayammum. Makna ni dengan maksud hakikat. Dengan maksud diri. Samalah. Makna ni diri, hakikat. Apa hakikat tayammum? Ataupun diri tayammum. Adapun tayammum tu nama dia. Kita bukan nak bincang nama, kita nak bincang diri dia. Iaitu menyampaikan debu tanah kepada muka dan 2 belah tangan dengan beberapa syarat yang ditentu akan dia. Syarat-syarat tu antaranya niat. Jadi perbuatan menyampaikan debu tanah ke muka dan kedua tangan serta niat, itulah dia tayammum. Cukup perbuatan itu ataupun cukup rukun itu, itulah dipanggil tayammum. Cukup apa? Cukup ada niat. Lagi pula sampai debu ke muka. Lagi sampai debu kedua tangan. Sempurna ke semua tu dipanggil diri tayammum. Bahasa lainnya tayammum. Dipanggil apa? Dipanggil apa? Bahasa lain tu maksudnya panggilan kepada perbuatan tu nak panggil apa? Panggil tayammum. Sebab tu kena kita apabila belajar habis khatam tayammum, kita sebut tayammum tu kena tergambar di minda. Itu dia panggil rizak pengajian tayammum. Kalau ngaji semayang, khatam kitab solat, sebut solat nampak tak di minda? Nampak apa? Nampak juzuk dia. Itulah natijah. Itulah hasil daripada pengajian kitab sembahyang. Kena betul. Sebab kita nak mengaji satu-satu topik, nak bagi kenal. Bagi kenal. Kenapa dia? Kena diri, bukan kena nama. Nama lama dah duk sebut tayammum lama dah. Berpuluh tahun dah. Kalau hidup 50 tahun dah dengar kena nama. Nama apa? Nama syariat. Syariat apa? Tayammum. Duk kena nama. Diri belum. Ekor dia apa? Kepala dia apa? Tak kenal apa.
Tua-tua tu kata tak kenal kepala ekor. Maksudnya tak kenal hak mana kepala, hak mana ekor, hak mana juzuk. Begitu juga sembahyang. Sebut sembahyang, nampak. Sebab tu kita belajar dalam di sembahyang secara detail. Sembahyang ni kan dia sebelum lafaz, kan dia ada step, langkah-langkah kita belajar bab sembahyang kan. Langkah dia. Sebelum lafaz kena view dulu. View. Nasib baik ada qaul yang mengatakan tak wajib view. View tu bahasa kita lah. Gambaran solat dulu. Lepas tergambar dalam minda solat, nampak solat dalam minda, maka terus sambung dengan lafaz usolli. Lafaz tu apa? Lafaz tu sebenarnya dia menggambarkan ataupun ucapan view, ucapan benda yang dia view tadi. Dalam bahasa kita lah view, dalam bahasa akademik apa view tu? Tak ingat lah. Istihdar. Ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi. Lepas istihdar tu baru lafaz. Baru lafaz. Jadi step dia ni pertama sembahyang. Ni kita konsep pengajian. Satu-satu topik. Apabila kita kenal benda tu, sebab tu orang dia tak kenal sembahyang, dia tak boleh nak istihdar. Tak boleh. Nak istihdar apa? Tak ada. Kosong dalam minda. Sebut nama tak terbayang diri. Sebut nama Ustaz Benny tu nampak muka dia. Tu dia kenal. Ni sebut sembahyang nampak orang lain. Sebut sembahyang nampak sembahyang lah. Mana boleh sebut sembahyang nampak orang. Sebab tu istihdar ini menggambarkan dalam minda dia apa dia juzuk sembahyang ataupun juzuk bahasa kita lah. Bahasa sebenarnya menggambarkan sembahyang. Kalau tak cukup juzuk tak panggil sembahyang. Maknanya dia kena kenal mana juzuk sembahyang. Juzuk ni rukun. Mana rukun sembahyang. Kena semua terbayang dalam minda dia. Satu demi satu terbayang. Terbayang apa? Terbayang lengkap 13 juzuk. Cantumkan ke-13 tu jadilah diri sembahyang. Oh, hebat ni. Tu panggil istihdar hakiki. Kan? Nampak sebiji. Kalau terbayang rumah tu nampak sebiji. Ruang tamunya, bilik tengahnya, bilik nombor 2, nombor 3, nombor 4, dapurnya. Nampak peti sejuk dekat mana. Nampak semua. Perfect. Itu dia panggil istihdar hakiki. Sebab apa? Boleh buat hakiki. Dia kena betul sembahyang. Kita sebut taimum. Tak bayar apa pun. Taimum apa taimum? Taimum. Apa taimum tu? Taimum lah. Saya tahu taimum apa. Sebab dia kena nama. Hak ni. Hak sampai debu di muka. Tu okey tu. Tu nampak tu. Tayamum. Ni. Dia nampak sampai ke debu di muka. Boh di tangan hingga siku. Niat. Itu dia tayamum. Nak sebut apa bahasa dia tu. Perbuatan macam tu. Tayamum lah. Tayamum tu nama. Nama bagi perbuatan tu. Kalau orang tak nampak perbuatan, tak apa dia tak ingat nama pun. Aku tak tahulah. Tapi hak bubuh dia ni hak buh bedak di muka. Lepas tu buh juga debu di tangan ni. Niat kena ada niat. Tak apa dia? Tak ingat. Tak ingat nama. Muka cam. Nama tak ingat. Boleh tahan? Kena nama ada orang nama kena, tuan tak kena. Tu berat. Tu Jan. Dulu tak apa. Imam Ghazali. Popular Imam Ghazali. Walau Imam Ghazali duduk depan dalam majlis dia tak kenal. Tahun dulu. Sebab tak tahu muka Imam Ghazali. Dia sebut namanya, popular nama. Qala Ghazali. Lalah Imam Ghazali dalam majlis dia. Orang dulu. Tuan guru cerita. Nak cerita popular ulama dulu. Tak kenal. Duduk dalam majlis mana-mana masyayikh. Sehingga syekh akan sebut. Qala Nawawi, qala Subki. Nawawi duduk dalam majlis pun tak ingat. Tak kenal. Kita hari ni dah kena nama. Jadi sembahyang tu sebab Tok Guru tekan sangat sembahyang. Jadi konsep ambil sembahyang untuk implement di syariat lain. Sebab tu sembahyang ni step dia istihdar. Viewkan diri dia. Lepas dah nampak diri dia, baru terus dengan lafaz. Usolli tu. Lepas usolli tu, niat. Dalam usolli tu baru niat. Niat apa? Niat benda yang kita istihdar tadi. Gambaran yang kita istihdar. Diri yang kita istihdar tu, niat. Terlintah. Kita tengok dia punya
cantiknya susunan sistem ataupun syariat. Begitu juga lah tayamum, sama. Habis settle tayamum. Jadi tayamum ni nama bagi perbuatan menyampaikan debu di muka dan juga dua belah tangan dengan beberapa syarat yang ditentukan akan dia. Habis. Sikit lagi lain kita akan sambungkan datang. Bermula syarat sah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, syarat sah tayamum kerana tidak ada air. Kita ambil kategori pertama sebab tayamum ada dua. Tayamum dengan sebab tidak ada air dan tayamum dengan sebab sakit. Yang kita fokusnya tayamum dengan sebab sakit. Itu banyak isu tu. Tayamum dengan sebab tidak ada air ni mudah. Dia lebih mudah. Yang kita akan fokus akan datang bulan depan itu tayamum dengan sebab sakit tu. Kita kena ingat syarat dan kita kena ingat isu-isu dia. Dia detail dalam kitab kita ni. Bermula syarat sah tayamum kerana ni panggil ilah. Kerana ataupun dengan sebab tujuan tiada air itu 5 perkara. 5 perkara itu syarat. 5 perkara itu syarat. Syarat bagi apa? Syarat bagi sah tayamum dengan sebab tidak ada air. Pertamanya, syarat pertama apa dia? Tahqiq. Tahqiq ni confirm, pasti. Yakin, pasti. Pasti, yakni yakin tiada air sekali-kali. Tiada air sekali-kali. Dia kena yakin, dia kena pasti, tak boleh zon. Short lagi tak boleh. Dia kena yakin. Confirm tak ada air. Dia panggil tak ada air betul dia panggil. Kalau ada air sikit pun ada air tak boleh tayamum. Contoh ada air satu sudu je ada air. Tak boleh. Kena ambil wuduk dulu. Satu sudu tu boleh basuh separuh muka. Satu sudu tu basuh separuh muka. Basuh tu separuh muka pun boleh tayamum. Selagi ada air tak boleh tayamum. Kena minum air tu baru boleh tayamum. Selagi ada air tak boleh tayamum. Maksudnya tak sah dia tayamum. Kalau tayamum tu dia panggil tahqiq tak ada air. Akan datang dia cerita tak ada air tu pada hissi dan pada syar'i. Depan tu dia cerita. Ni baru dia tak detail. Jadi gaya tuan guru ni dia akan cerita poin, kamu didetailkan satu persatu poin. Dan keduanya, tiada ada najis pada badannya. Tidak ada najis pada badannya. Ini pun dia akan detailkan akan datang. Satu muka surat sebelah tu dia detailkan ke semua. Tidak ada najis. Maksud najis ni najis yang tidak dimaafkan pada sembahyang. Sama. Tidak ada najis pada badannya. Ini pada sekalian anggota zahir. Sekalian anggota zahir. Termasuk anggota zahir ni yang mesti clear ni, dia nak tayamum termasuk anggota zahir yang kita belajar dalam kitab Ilatul Sibyan, iaitu najis yang berada dalam kulub, kanak-kanak yang belum berkhatan. Itu zahir tu. Dia nak tayamum, tak boleh tayamum kalaulah tak bersih kulub dalam apa nama ni, bagi yang tak berkhatam kulub tu, tak bersihkan kulub tak boleh. Jadi wajib dia kena bersihkan dulu. Dia kena bersuci lah. Bersuci najis dalam kulub tu sebelum tayamum tu wajib dalam mazhab kita. Wajib. Pak kalau dia nak tayamum tak ada air. Sebab tak ada air nak tayamum. Nak tayamum kena bersih kulub tu. Dia tayamum sebab tak ada air. Nak bersih kulub tu kena bersih dengan air. Tak bukan bersih dengan debu. Bukan leceh ambil debu buh, mana boleh. Itu teruk sangat. Jam sangat tu. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana?
Ada saya mengaji dulu. Dia kata, masuk jawi. Dia potong dulu. Kena potong, bukan potong depan tu, potong dengan kepala-kepala lah. Nak buat najis. Tidak najis tu ada. Itu yang masa mengaji tu cikgu orang tanya. Dia kata, tak ada air. Tok Guru nak macam mana? Lepas tu Tok Guru tanya, agak-agak macam mana? Ambil debu dia tak? Debunya. Pandai dia jawab. Ambil debu. Buah atas kepala kuluk tu. Tok Guru kata, bukan boleh selam dia dalam debu. Jawab dianya, memang tak boleh tayamum. Tak boleh tayamum. Lepas tu nak solat macam mana? Kan dia nak tayamum ni untuk solat. Sebab tak ada air. Nak solat macam mana? Dan dia tak berkhatan. Tak kisahlah dia tu kanak-kanak belum balik ke dah balik pun. Tak kisahlah. Orang dulu ni 15 tahun baru berkhatan. Orang dulu, zaman dulu-dulu, zaman geng-geng Bayuk ni. Saya baru sikit pada Bayuk. Zaman saya tu lah, zaman yang saya cerita tu, zaman abang saya ni kat Bayuk, dia potong, memang potong lewat. 15 baru potong, ada 18 baru potong. Sebab masa tu kan dia potong tanpa apa? Tanpa bius. Memang dua atas batang. Atas batang pisang kan? Atas batang pisang. Bayuk pun sempat. Kawan-kawan senior saya semua atas batang pisang. Dan majoriti 15 paling muda. Dia orang balik awal. 12 dah balik, 13 balik. Tapi tak solat. Tak khatan. Khatan 15 paling muda. Standard 18 nak kahwin. Dah berbulu. Memang berbulu lebih lah. Takut. 18 tu standard. Dulu kadang-kadang dia kahwin 19 kan. Belum kahwin dia khatam. Kok mana dia kata nak kahwin ni kena khatam. Orang dulu nak kahwin baru khatam. Lepas tu 3-4 tahun dia sembahyang. Tanya tak ada air. Macam mana nak buat? Maka tak boleh tayamum. Kena solat menghormati waktu. Nak tayamum tak boleh. Walaupun dia khilaf lah. Kita cerita hak umum dulu. Dia khilaf qada'if. Dia khilaf Ibn Hajar. Ibn Hajar kata tayamum lah juga. Kami ia muktamad. Tamat tak boleh tayamum. Macam di jenazah. Sama je. Kes jenazah. Main jenazah kan dia ada khilaf Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jadi wajib juga solat. Cuma solat meraihkan waktu. Dan ketiga, nanti detail akan datang. Akan datang detail lah. Boleh buka? Kalau boleh buka, tapi tak ada air juga. Jadi dia kuluk tu najis. Jadi buka memang dia boleh buka. Dia memang boleh buka. Dia tak boleh buka tu isu dia mati. Dia buta mati pula buta. Isu buta lain. Sebab tu dalam kitab tak ingat kitab mana, kitab Matlaq tak kisah. Kitab Matlaq tu tak silap. Ada kes buta. Tu kena faham betul. Istilah kitab tu. Dia nak cerita yang buta, yang tak boleh nak buka. Kalau mati adakah wajib buka? Tak wajib. Nyeksa dia buka. Tapi kalau dia hidup, dia buta nak buka tak boleh juga. Kalau dia tak buta, boleh buka. Tapi nak istinja dengan air tak ada. Pas nak istinja apa? Dengan tisu. Dengan tisu. Istinja dengan tisu atau batu. Istinja dengan tisu lah, umpama tisu atau batu. Boleh ataupun tidak. Tapi kalau boleh istinja dengan yang menggantikan air, iaitu batu ataupun tisu lah. Ataupun tisu, boleh. Mana tu boleh tu sah lah. Boleh tayamum. Tempat menggantilah. Boleh tayamum. Kalau boleh lah cerita ni, kalau boleh. Kalau kuluk tu melekat sangat tak boleh. Kuluk kan dia jenis melekat. Cerita boleh lah, boleh menghilang. Boleh hilang dengan tisu. Kalau dengan tisu tak boleh hilang, memang tak boleh. Vacuum hilang kepala-kepala. Kalau vacuum bahaya. Jangan tak pian. Dia hilang kepala-kepala. Jangan ajar teknik tu.
Vacuum tadi kita belajar seduk. Seduk Najib. Oh, dia seduk Najib pakai kuluk. Seduk kuluk. Oh, jangan. Dia kepala-kepala dia pi. Dan ketiga, ya detail akan sebelah. Muka surat sebelah dia detail satu-satu. Dan ketiganya, sudah masuk waktu sembahyang. Dan masuk waktu sembahyang mayat itu selepas sudah mandi mayat. Sudah masuk waktu sembahyang lah. Jadi tayamum ni dia tak boleh prepare awal, dia kena masuk waktu. Masuk waktu tu syarat dia. Okey, dan masuk waktu sembahyang mayat itu, dan masuk waktu sembahyang mayat bila masuk waktu? Waktu ni mana sebab ni? Dan masuk waktu dan dapat sebab. Sebab sembahyang mayat ni dia bukan waktu, dia sebab. Ni murad masuk waktu ni dengan makna apa? Dengan makna masuk waktu di sini dengan maksudnya dapat sebab. Dan dapat sebab sembahyang mayat itu selepas sudah mandi mayat. Jadi selepas mandi mayat tu baru boleh tayamum. Selepas mandi mayat tu baru boleh mula. Boleh mula apa nama tu? Mula solat jenazah. Ataupun atau sudah masuk waktu. Atau ketika, tak kala tu ketika, atau ketika hendak. Hendak ni kosok lah. Ataupun ketika hendak buat sesuatu pekerjaan. Nak buat ni dia tak ada waktu lah maksudnya. Satu yang ibadat yang tidak ada waktu dan tidak ada sebab. Tapi pekerjaan tu berhajat kepada wuduk. Benda tu berhajat pada wuduk. Ketika kita nak ketika kita nak buat sesuatu pekerjaan tu, yang terhenti harus pekerjaan itu atas ada wuduk. Dan mandi. Mana contoh dia? Seperti hendak tawaf dan nak sentuh Quran, ataupun nak menanggun, yakni nak bawa Quran, atau nak baca Quran. Tu. Jadi orang yang ada dalam hadas besar, dia nak kena tayamum lah. Dia nak baca Quran. Sebab haram baca Quran bagi orang yang berhadas besar. Dia kena tayamum. Maka ketika dia nak baca Quran tu, boleh tayamum. Wallahu a'lam. Dan keempatnya cara sah tayamum itu hendaklah cari air itu. Ini dia mula ditiah, cari air itu. Wallahu a'lam. Ini kita baca cepat je. Yang kita nak detailkan sebab sakit. Sakit tu kita fokus. Sebab tayamum ni dia rumit mazhab Syafi'i. Yang mana kita nak fokus yang rumit tu? Yang di belakang. Kita ni detail di belakang. Kita ni isu banyak, isu buat tayamum. Sebab tu baca gelom. Mudah je kalau orang tak nak tahu dia mengaji tak mengaji. Dengar dia baca bab tayamum. Oh, tayamum sebab sakit. Oh, merata dia pergi. Dia pusing. Lala tak jumpa nak balik. Punya pusing jauh. Lala semua boleh. Lala bukan nak murid je pening, dia pening. Oh, masya-Allah. Nanti kita sebab sakit tu kita susun bagi cantik mudah faham. Dia mudah aja. Susun bagi cantik, susun syarat tayamum dan sebab sakit. Lepas tu kita fokus isu. Dan kita dah baca dah Hidayatul Sibyan tu. Batu Sibyan tu kita buat dalam rumusan. Jadi di sini kita perincikan. Jadi dia punya rumus sama je dengan Hidayatul Sibyan yang kita belajar itu kan. Sama je. Cuma bezanya isu kita banyak kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.